Kita duduk dalam tempoh yang singkat sahaja, tetapi saya yakin dan percaya tuan-tuan dan cikgu-puan akan memperolehi sesuatu yang bukan sahaja dapat kita dengar petang ini, malah tuan-tuan dan cikgu-puan dapat beramal dengan ilmu yang akan disampaikan oleh para penulis kita pada hari ini. Tuan-tuan dan cikgu-puan yang berada di tingkat 3 dan juga di ruang legal ini, mana-mana yang sedang mencari-cari arah untuk membina kehidupan, untuk menyusun peta kehidupan mereka semula, mana-mana yang di antara tuan-tuan dan cikgu-puan yang berhadapan dengan isu-isu bagaimana untuk memimpin, baik kepimpinan keluarga, kepimpinan bisnes maupun organisasi, mana-mana di antara tuan-tuan dan cikgu-puan yang sedang mencari-cari rentak bagaimana untuk mendorong orang-orang di sekeliling. Hari ini tuan-tuan dan cikgu-puan, di pentas utama Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur, mereka yang berada di tingkat 5, 4, 3 dan juga 2, dengarkan tuan-tuan diskusi yang paling penting yang akan membawa satu perspektif dan juga pencerahan di dalam diskusi dan pelancaran buku kita, iaitu siri buku Like Muhammad. Tuan-tuan dan cikgu-puan, sebelum kita bermula, kita akan memperkenalkan setiap watak yang akan berkongsi kemahiran, ilmu dan juga pengetahuan dalam tempoh sesingkat 1 jam ini. Tuan-tuan dan cikgu-puan, hari ini kita ada lebih kurang 4 orang ya. 1, 2, 3, bukan 5 orang. 5 orang. Semalam 4, hari ini bertambah seorang lagi. Untuk membawa diskusi ini, kita menjemput seorang demi seorang supaya tuan-tuan dan cikgu-puan boleh nampak dan fokus siapakah di antara mereka. Tuan-tuan dan cikgu-puan, di tangan saya ini merupakan sebuah buku yang masih lagi panas dari kilang. Penulisnya pun baru nampak hari ni bukunya ni. Bermaksud apa? Betul-betul dibawakan khusus untuk Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Saya menjemput 2 penulis kita hari ini, iaitu Ustaz Ahmad Syukri Yusof. Nama ini bukan sekadar nama, ini adalah jenama. Jenama yang memandaikan bangsa, yang menginspirasikan, dan saya yakin dan percaya kita membesar daripada usia belasan tahun sehinggalah awal 30-an dengan suara dan juga penampilan beliau dalam rancangan-rancangan televisyen. Dengan itu, saya menjemput Ustaz Ahmad Syukri Yusof, penulis Business Like Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, silakan. Okey, baik. Berkomunikasi ni kadang-kadang menjadi kesukaran untuk sebahagian daripada kita. Ada yang meletakkan dirinya introvert, ada yang meletakkan dirinya extrovert. Tapi apa pun keadaannya, komunikasi adalah hayat kehidupan. Tapi macam mana caranya Nabi Muhammad SAW berkomunikasi dengan masyarakat, berkomunikasi dengan ahli keluarga, berkomunikasi dengan diri untuk mengatur hidup agar lebih memberi makna. Untuk mengupas topik ini, saya menjemput inilah orangnya, Ustaz Ahmad Syukri Yusof, yang baru-baru ini telah melancarkan siri tafsir Tuan Guru Ni Aziz. Dipersilakan. Yang ini tuan-tuan dan cikgu-puan, kecil-kecil cili berat. Nampak kecil, kalau digunakan oleh kaum wanita, insya-Allah pasti menjadi. Inilah tuan-tuan, manual kepada kaum perempuan untuk bangkit, mandiri, mendorong dan juga memimpin. Diusahakan oleh 3 orang penulis kerana isinya bukan kaleng-kaleng. Dengan itu tuan-tuan dan cikgu-puan, saya menjemput 3 orang penulis yang mengusahakan satu kod, satu petunjuk, satu cara, iaitu kod kepimpinan perempuan. Dipersilakan CEO Kumpulan Pendidikan ABS, iaitu Cik Puan Suhaili Ihsan, seorang pengembara, penterjemah, penulis yang melihat situasi bukan sahaja dengan mata, tetapi dengan mata hati dan mata fikir, iaitu Cik Puan Azah Abdul Rahman. Dan seorang lagi, individu yang tidak putus-putus mendorong dan juga melatih orang untuk mendorong menggunakan teknik Nabi, iaitu Cik Puan Nur Hidayah Jaafar. Jadi tuan-tuan dan cikgu-puan, diperkenalkan 5 orang penulis yang kita akan berbincang. Kita nak menggali, kita nak memahami apa yang dikatakan sebagai kod kepimpinan perempuan, apa yang dikatakan sebagai communicate like Muhammad, dan apa itu sebenarnya business like Muhammad. Boleh tuan-tuan dan cikgu-puan? Okey, baik. InsyaAllah dalam tempoh ini, pentas ni pentas yang bersejarah. Dia menyerap pelbagai jenis aura.
Sementara tadi dia menyerap aura muzik daripada ni kan, betul kan? Kali ni dia menyerap aura dari siri buku Lai Muhammad. Kita terus kepada persoalan-persoalan yang akan kita ajukan kepada para panel kita. Dan pada masa yang sama, tuan-tuan dan cikgu yakin dan percaya setiap butir kata yang terungkap daripada para panel kita ini akan memberikan kita cara, panduan dan sesuatu yang boleh kita amalkan dalam tempoh 24 jam. Rasa-rasa kita nak bermula dari mana dahulu? Ada sesiapa yang sudah bersedia ni? Yang lelaki akan tunjuk yang perempuan. Yang perempuan akan tunjuk lelaki. Ladies first or men first? Okey, baik. Kalau wanita yang memimpin, arahannya kita patuhi. Okey, baik. Kod kepimpinan. Kita bermula dengan Ustaz Ahmad. Bila bercakap tentang bisnes Lai Muhammad ini, semua orang majoriti daripada kita bila bercakap tentang bisnes berkaitan tentang Nabi, benda tu tak boleh lari daripada perbualan masyarakat. Mereka mendapat semangat, iaitu bayangan daripada sirah Nabi, bagaimana Nabi bermula, bagaimana Nabi berkembang, dan pada satu masa Nabi berhenti juga menjalankan bisnesnya. Dan Ustaz Ahmad dalam penghasilan buku Bisnes Lai Muhammad ini boleh berkongsi kepada kita sebenarnya bagaimana bisnes Lai Muhammad ini membentuk kepribadian Nabi itu sendiri. Dan kalau kita nak ambil semangat dan juga idea daripada perjalanan Nabi menjalankan bisnes itu, dari mana perspektif apa yang kita boleh sentuh dan kita gali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Terima kasih kepada Tuan Moderator, Tuan Zamri, sahabat-sahabat penulis yang saya hormati, yang saya kasihi. Tidak lupa pada pengunjung pesta buku kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita. Buku Bisnes Lai Muhammad ini adalah buku terbaru yang diterbitkan oleh PTS. Dan bila kita sebut Bisnes Lai Muhammad, sebenarnya kita mengambil inspirasi dan juga semangat daripada apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan baginda. Kerana istimewanya insan yang bernama Nabi Muhammad SAW, sebelum baginda diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul, Nabi sudah melalui kehidupan-kehidupan yang sebahagian kita lalui hari ini. Contoh, kita pendiri bisnes, kita terlibat dengan maka itu sudah berlaku kepada Nabi SAW. Dan suka saya sebut di sini, saya dan juga Puan Ainun Muhammad ketika menulis buku ini, kita tegaskan Bisnes Lai Muhammad ini dia bukan buku fiqh, bukan buku nak cerita perniagaan yang halal, perniagaan yang haram, patuh syariah dan sebagainya. Sebab kami fikir itu sudah banyak di pasaran yang ditulis oleh penulis-penulis yang hebat. Yang kami maksudkan daripada penulisan Bisnes Lai Muhammad ini ialah untuk kita melihat bagaimana Nabi kita SAW itu betul-betul menjadi contoh kepada kita. Saya ambil satu contoh mudah. Hari ini ramai orang bersemangat untuk berbisnes, untuk berniaga. Dan itu satu yang sangat baik, satu yang sangat positif. Tetapi perlu diingat, jangan kita lakukan bisnes itu sembrono tanpa kita melihat aspek-aspek yang perlu ada. Sebagai contoh mudah, Nabi kita SAW mulakan bisnes apa yang ada di tangan. Nabi tak pinjam duit. Nabi tak pinjam daripada pakcik dia, makcik dia, daripada keluarga dia.
daripada orang Quraisy yang lain. Sedangkan ketika itu Nabi itu dipandang tinggi. Yang mereka hina Nabi ini selepas Nabi sampaikan Islam. Mereka gelarkan Nabi itu sebagai Al-Amin, orang yang amanah. Maksud saya, kalau Nabi nak pinjam duit ketika itu, boleh saja, tak ada masalah. Tapi itu bukan pilihan Nabi. Dan Nabi buat di peringkat awal sebagai contoh, umpamanya Nabi mengambil upah sebagai pengembala kambing. Servis Nabi ialah untuk membantu masyarakat ketika itu bagaimana untuk Nabi kita memelihara kambing, dan Nabi ambil upah. Disebut dalam hadis Nabi upah tu pun tak banyak, hanya beberapa kirat. Kirat ni mungkin bahasa boleh kita sebut hari ni, tuan moderator, mungkin berapa sen. Tapi itu tak penting. Yang penting Nabi mulakan bisnes dan Nabi tak pinjam duit dan Nabi tak bakar duit. Dan menjadi satu kesilapan bagi kita lah, kalau anak muda ataupun orang yang baru berhenti kerja tiba-tiba nak buat pinjaman sebagai contoh. Tak boleh. Tak boleh tu bukan haram, bukan begitu. Tetapi mengambil apa yang pernah dibuat oleh Rasulullah SAW dalam baginda berbisnes. Maksud saya, bila kita sebut like Muhammad ini, seperti Muhammad SAW ini, ada aspek-aspek yang sangat istimewa. Kalau kita melihat hadis Nabi SAW, pendekatan kita, Tuan Zafri, ketika kita menulis buku ini, kita berdasarkan sirah, kita berdasarkan hadis Nabi, dan kita tak nafikan ada tafsiran yang berbeza. Saya ambil satu contoh mudah dengan masa yang agak kritikal hari ini. Contoh sebelum bagi pas kepada Tuan Ahmad Saifuddin ataupun mungkin moderator nak bagi kepada yang wanita dahulu. Kita ambil contoh. Contohnya Syekh Muhammad Al-Ghazali ketika mengulas satu hadis berkenaan dengan bunuh cicak. Nabi SAW menyebut man qatala wazaghan fi awwali darbatin kutibat lahu 100 hasanah wa fi thaniyati duna dhalik wa fi thalithati duna zalik atau kama qala. Kata Nabi, siapa yang bunuh cicak, ada pukulan yang pertama dia dapat 100 hasanah, dapat 100 kebaikan. Tapi tangan dia tak apa bagus, pukul tak mati cicak tu, dia dapat kurang lagi, kurang. Tak mati juga cicak tu, pukul kali 3, lagi kurang pahala. Cuba bayangkan apa maksud hadis ni. Kebanyakan orang tafsir hadis ni, hadis bunuh cicak boleh, jawaz, harus membunuh cicak, betul. Tapi Syekh Muhammad Ghazali dia tak tengok begitu. Hadis yang sama, Syekh Muhammad Ghazali tengok hadis ni nak bayangkan kepada kita perlunya setiap orang bekerja secara teliti, secara terbaik. Maknanya kalau pukul cicak pun dia ada ketelitian dia, kena fikir, kena rancang. Apatah lagi kalau berbisnes, apatah lagi kalau berniaga. Dan inilah yang hasrat kami, untuk kami memandaikan umat Muslim kita bersama supaya insya-Allah Nabi kita SAW itu melekat dalam diri kita sebagai uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Wallahu alam. Baik, tuan-tuan dan cikgu-puan, itulah latar pembukaan kita pada hari ini. Dan bawa pulang dalam fikiran tuan-tuan dan cikgu-puan, di luar sana banyak buku-buku yang berkaitan dengan fiqh. Tapi dalam banyak-banyak itu, ini satu-satunya buku yang mengungkap perjalanan Nabi dari perspektif bisnes berbentuk how to. Nak buat apa, nak pilih apa, bagaimana caranya. Kalau tuan-tuan dan cikgu-puan mencari buku yang menunjukkan langkah yang boleh kita adaptasi dalam kerja-kerja bisnes kita, inilah bukunya tuan-tuan dan cikgu-puan, yang baru muncul di PR4 Pavilion BTS dan juga di Book Cafe, iaitu buku Business Like Muhammad. Bawa pulang sebelum keluar dari WTC hari ini. Nampak sangat dah berusia kan, membesar bersama WTC. Sekarang dah WTC tuan-tuan. Okay, kita melompat sedikit Ustaz Ahmad dengan izin. Kalau tadi kita dengar muzik, dia ada nada, ada nota, ada ragam. Begitu juga dengan perbualan kita. Ada suara tinggi, suara rendah. Jadi kita pergi kepada Puan Suhaili. Buku ini bukan buku sebarangan ya tuan-tuan dan cikgu-puan. Namanya itu sangat jelas, Kod Kepimpinan Perempuan. Jadi dalam buku yang senipis ini, dia tak nipis sebab impaknya sangat tinggi. Nak pilih yang betul-betul, yang memberi impact, bila dibaca terus dapat diamalkan.
tetapi menghasilkan buku ini pasti ada cerita di sebaliknya. Bagaimana Puan Suhaili dan juga pasukan kumpulan penulis bersama ini bergerak, berhijrah daripada kefahaman yang lama tentang kepimpinan pada konteks yang baru yang memberi kekuatan dari aspek kepimpinan wanita berdasarkan kod kepimpinan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator yang sedap bahasanya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sewaktu kami berkumpul dan bercadang dan membuat keputusan untuk menulis buku kod kepimpinan perempuan ini adalah berdasarkan pengalaman kami ditransformasikan oleh Puan Ainun Muhammad. Apabila Puan Ainun memilih kami sebagai rakan partner beliau, rakan bisnes partner beliau, ada perkara-perkara yang dilatih. Jadi sebelum ini kami ni percaya kepada beberapa mitos. Mitos-mitos sebagai perempuan yang memimpin. Rupa-rupanya mitos ada yang mengatakan perempuan yang memimpin ini ada had-hadnya. Pemimpin ini dilahirkan, bukan dilatih. Namun ini yang mahu kami terangkan di dalam buku Kod Kepimpinan Perempuan. Sekiranya ada yang mengatakan, datang pada kita mengatakan perempuan tidak sesuai memimpin, kalau kamu tidak ada bakat memimpin, kamu memang tidak boleh menjadi pemimpin yang baik, kamu tidak akan menjadi pemimpin yang efektif, keluarkan buku ini. Dia ada bagaimana untuk menjadi pemimpin perempuan yang lebih efektif, yang lebih berkesan. Jadi saya mahu menjawab soalan ini dalam 3 situasi. Situasi yang pertama, seorang isteri yang sering dia mendapat izin dari suami untuk berbisnes. Namun keizinan itu tidak 100%. Suaminya tidak 100% mendukung bisnes isteri ini. Bagaimana kita tahu suami ini tidak menyokong 100% apabila setiap kali isteri ini bercerita mengenai situasi isteri ini berhadapan apabila mempunyai satu situasi, satu isu dengan bercerita pada suaminya, sang suami akan berkata begini, sudah-sudahlah buat bisnes. Okey, anak itu selamat puan, insya-Allah. Tak ada selingan. Baik, apabila isteri ini bercerita perihal bisnesnya kepada suami sering menjawab, saya rasa lebih baiklah awak tutup bisnes ni. Rupa-rupanya yang menjadi isunya di sini bukan apa yang diceritakan kepada suaminya, tapi bagaimana penceritaan itu disampaikan sehingga suami itu memberi feedback, respons sebegitu. Apabila ditukarkan cara penceritaannya, kosakata yang ditukar, akhirnya suaminya itu bukan hanya menyokong, malahan mendukung 100% bisnes isterinya. Ke mana-mana isterinya pergi, suami itulah jadi pemandu yang setia. Dan ini adalah transformasi apabila perubahan, apabila kita menggunakan bahasa-bahasa yang betul. Dan bahasa yang betul ini kita ambil dari bagaimana Nabi secara tidak langsung mengajar kita melalui hadis-hadis. Baik, situasi yang kedua saya mahu kongsikan di mana seorang middle manager, dia seorang perempuan yang diturunkan kuasa oleh bosnya dan dia mempunyai staf yang perlu dipimpin. Dia beritahu apabila memimpin staf dengan menggunakan teknik-teknik yang diajar di dalam kod kepimpinan perempuan, ternyata lebih mudah untuk memimpin stafnya. Tidak perlu cakap banyak, hanya perlu berlatih menggunakan kosakata-kosakata yang berpengaruh. Hanya perlu berlatih memendekkan bahasa, memendekkan ayat, straight to the point.
Namun kesukaran juga berlaku apabila dia mahu menjual ideanya kepada orang atasannya, kepada bos-bosnya. Jadi dalam buku ini kita sarankan yang pertama ialah tingkatkan likability. Jangan lawan bos dulu. Itu langkah yang pertama. Jangan lawan bos. Tingkatkan likability. Biar bos tu terpengaruh dengan kita dulu, suka dengan kita dulu. Barulah akhirnya segala idea, semua idea yang dikemukakan, hatta perempuan ini, pegawai ini boleh menegur bos dalam WhatsApp group. Dan bos okey, tak ada masalah. Okey? Situasi yang ketiga, seorang anak perempuan yang sudah dewasa, yang mempunyai kesukaran berhadapan dengan pengurusan emosi dirinya sendiri dan mempunyai konflik berhadapan dengan ibu ayah yang mempunyai expectation yang tinggi terhadap diri dia. Jadi bacalah buku ini. Hanya menukar beberapa perkataan yang sering digunakan dah tak digunakan lagi, bercakap dengan ibu ayah, terus mendapat akhirnya barulah mendapat kepercayaan dari ibu ayah. Saya kira itu untuk pusingan yang pertama, Tuan Zamri. Okey, baik. Terpanjangkan sedikit perbincangan tentang kod kepimpinan perempuan ini. Cik Puan Azah kelihatan sudah bersedia untuk meneruskan pencak yang seterusnya. Seperti yang saya baca di sini kan, di belakang ni, perempuan mesti begitu begini. Ini persepsi masyarakat. Perempuan tidak digunakan kekuatan fizikal, sebaliknya kekuatan jiwa. Dan kita tambah lagi kekuatan bahasa. Dan ini antara, kalau tak ada kuasa dalam tangan, kalau tidak ada kekuatan kewangan dalam poket, gunakan kuasa perkataan. Jadi kuasa perkataan ini berkaitan dengan persuasif, laras bahasa yang mempengaruhi. Ini ada tak pendekatan ataupun cara yang selepas ini, bila dengar saja daripada Cik Puan Azah, sampaikan mereka boleh test, baik yang berniaga di Ruruai sekarang maupun ibu ataupun pemimpin di sini, laras bahasa persuasif. Bagaimana bentuknya dan bagaimana kita nak lakukan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bahasa persuasif atau bahasa berpengaruh, bahasa berpengaruh, dia bukanlah ada spesifik lelaki ataupun perempuan untuk gunakan, tidak. Bahasa persuasif ini asal usulnya adalah daripada Rasulullah SAW sendiri. Baginda bercakap menggunakan bahasa persuasif. Ayat-ayatnya persuasif, kata-kata perkataan yang dipilih semua persuasif. Itu sebabnya sehingga sekarang tokoh sejarah yang paling berpengaruh di dunia mengikut kajian Michael Hart ialah Nabi Muhammad SAW. Sampai hari ini, selepas 1400 tahun lamanya, manusia masih ramai yang mendengar kata Nabi walaupun Nabi sudah lama tidak ada. Betapa berpengaruhnya Nabi. Dan apabila bercakap tentang bahasa persuasif untuk perempuan, bukanlah bermakna perempuan tidak boleh mengikut Nabi. Tidak. Bukanlah bermakna mestilah ikut Siti Khadijah. Tak. Sebab Nabi Muhammad adalah universal untuk semua orang, untuk semua jantina, untuk semualah, untuk semua orang. Jadi apa yang dikatakan bahasa persuasif ni sebenarnya adalah cara pemilihan perkataan. Apa perkataan yang kita gunakan yang pertama sekali untuk buat orang suka. Menurut Puan Ainun Muhammad, kita tidak akan dapat mempengaruhi seseorang sekiranya dia tidak suka pada kita. Macam mana kita nak pengaruh orang yang tak suka pada kita kan? Jadi kita perlu buat orang suka dulu, kemudian barulah boleh kita pengaruhi dia. Cara untuk buat orang suka, tentulah yang pertama, tidak mengajar-ajar, tidak mengajar-ajar, tidak mengguru-guru, tidak menyeru-nyeru, tidak mengugut-ugut. Banyak sebenarnya ada dalam buku ni yang saya sudah senaraikan, boleh lihat nanti. Contohnya, kita hendaklah, ini ayat yang orang suka guna. Saya dulu pun suka juga guna sebelum saya belajar lah tentang ilmu bahasa Rasulullah. Kita hendaklah solat 5 waktu. Siapa yang tak tahu tentang tu? Semua orang tahu. Tapi tetap diceramahkan juga, kita kenalah solat 5 waktu. Kita kena menghormati mak ayah
Semua orang tahu benda tu, semua orang tahu. Jadi bagaimana untuk kita sampaikan maksud yang sama tetapi dengan cara yang lebih berpengaruh? Contohnya kita beritahu impak daripada perkara baik yang kita sebenarnya kita menyeru lah, sebenarnya kita menyeru, tetapi kita gunakan kata-kata yang lebih persuasif, kata-kata yang lebih memikat. Contohnya, kita sebut sahaja apakah kelebihan solat 5 waktu. Ataupun kalau kita lihat di Facebook lah contoh orang suka kata, sekarang sudah maghrib, pergilah tinggalkanlah Facebook tu, tinggalkanlah Facebook tu, pergilah solat dulu. Yang tulis status tu 4 pula post kan? Sempat dah? Tak boleh, sangka buruk. Jadi apa cara dia untuk kita mengajak sesama kawan-kawan Facebook untuk solat tepat waktu, solat awal waktu. Jadi kita tuliskan saja status, apakah fadilat solat awal waktu. Kita tak perlu kata kita kena solat awal waktu, kita mesti, itu ayat menyeru-nyeru, ayat mengajar-ajar. Orang dewasa, tuan-tuan dan puan, tidak suka diajar-ajar. Orang dewasa ada ego dia sendiri. Jadi itu sebabnya kita perlu kita belajar cara Rasulullah menyeru, cara Rasulullah yang tidak menyakitkan hati sesiapa, yang membuatkan bagi dia berpengaruh sehingga ke hari ini. Banyak lagi, dan kita apabila menyentuh tentang bahasa perempuan, untuk yang berpengaruh, yang tidak berpengaruh tentulah ayat-ayat leteran. Ayat-ayat leteran ini sangat sinonim dengan perempuan. Ayat-ayat leteran termasuklah yang suka diulang-ulang. Ayatnya poin yang sama diulang-ulang. Okey, diulang-ulang. Kemudian ayat yang poin dia satu, tapi apabila dia sakit hati ataupun bila dia sangat geram, dia boleh cerita ungkit zaman silam punya kesalahan. Tak berhenti-hentilah dirungutkan, dileterkan. Kemudian dibanding-bandingkan dengan orang lain. Tuan-tuan dan puan, ini bukan sahaja berlaku kepada ibu, tapi juga bos-bos perempuan. Bos-bos perempuan yang masih belum jumpa kemahiran ini. Jadi dia melayan staf-stafnya seperti anak-anak lelakinya. Seperti anak-anaknya. Bagaimana dileterkan anak-anak itu tidak angkat baju di ampayan di rumah, begitu juga dileterkan staf-stafnya di pejabat. Jadi sebenarnya kod kepimpinan perempuan ini untuk majikan perempuan khususnya apabila hendak menyantuni untuk mempengaruhi staf lelaki terutamanya, kerana ada persepsi yang susah orang lelaki nak dengar cakap orang perempuan. Ada isu itu. Memang kita tak boleh nak kata tak ada lah, orang sekarang dah tak ada dah, ni tak ada, semua orang perempuan pun boleh jadi pemimpin. Kita memang boleh cakap begitu, betul. Tetapi isu ini masih lagi berlaku, terutama bagi majikan perempuan, ketua perempuan yang ingin mempengaruhi staf lelaki. Ada banyak lagi sebenarnya. Kalau tidak nanti saya keluarkan sebut dia jadi spoiler. Buku nipis je. Jadi nantilah kita sambung lagi. Jadi kalau nipis ni ada dua jawapan. Sebab dia ada banyak perkara nak dibincangkan dan kita pilih yang terpenting dan terhampir dan paling mudah nak dibuat. Supaya nanti mereka bersedia untuk pergi ke the next level, kepimpinan 2.0 nanti. Yang itu kita tunggu. Pesta buku tahun 2023 insya-Allah. Dah kena buat satu azam di atas pentas hari ini. Okey, baik. Saya tertarik dengan buku ini tuan-tuan dan cikgu-puan kerana buku ini juga digunakan oleh suami isteri. Bila mereka ada konflik yang perlu diuraikan, yang perlu dilenturkan, mereka membentuk kod perbualan mereka berdasarkan ilmu yang ada dalam buku ini supaya dapat mencapai kata sepakat. Ini yang mahal tentang buku ini, meredakan sebarang pertentangan dengan mengatur kata dan melentur rasa. Dan sentiasa bersikap profesional dalam watak ataupun karakter serta peranan yang dipegang. Jadi tuan-tuan dan cikgu-puan, kod kepimpinan perempuan ini buku wajib berada di setiap rumah. Kalau rumah itu ada kaum wanita, wajib kali 2 berganda. Sebab ini adalah manual survival kita, mengurus kehidupan dan hubungan kita, nak capai hasil dengan mengatur kata-kata kita berdasarkan kata-kata yang terpimpin. Baik,
kita nak ke hujung sana. Dengar kata sekarang ni banyak terlibat, turun, merakyat, bertemu dengan orang ramai untuk untuk mengambil tahu hal-hal kebajikan masyarakat, nak mengambil kira apa yang perlu diperjuangkan untuk dibawa ke atas. Pastinya Puan, kalau kita kata tentang memimpin ni, dia ada dua keadaan. Memimpin untuk di kalangan pemimpin, memimpin orang bawah. Ada tak perbezaan antara mendorong orang yang di atas dan mendorong orang di bawah? Kalau ada, bagaimana? Kalau ada, apakah caranya? Terima kasih Tuan Zamri, moderator yang begitu bersemangat sehingga aura karisma semangatnya tu sampai kepada kami 3 orang jelitawan di depan ni. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mengetahui apakah perbezaan cara atau kaedah memimpin daripada atas ke bawah dan bawah ke atas, terlebih dahulu kita perlu tahu 3 perkara ni. Saya kongsikan kepada seluruh pendengar dan penonton di WTC ni. Yang pertama, kita kena kenal pasti apa pintu komunikasi. Pintu komunikasi, tingkap komunikasi. Dalam mana-mana organisasi, mereka ada budaya dan nilai komunikasi. Di dalam sesebuah syarikat ada SOP komunikasi. Apabila nak mengadu, apa caranya mengadu? Apabila staf ingin mengadu kepada majikan, bagaimana caranya? Apabila seorang CEO nak menegur mungkin rakan top manajemennya, apa kaedahnya? Jadi untuk kita tahu apa strategi, teknik, prosedur yang betul untuk berkomunikasi dengan orang atas atau orang bawah, paling mudah kita rujuk sahaja SOP komunikasi atau piawai standard komunikasi yang ditentukan oleh sesuatu syarikat atau organisasi. Sebenarnya orang atas ini atau orang bawah ini bukan ada dalam organisasi atau syarikat yang kita pimpin. Dalam keluarga kita. Tuan-tuan dan puan-puan, siapa orang besar dalam keluarga kita? Apa? Ayah, suami. Siapa orang kecil dalam keluarga kita? Anak-anak. Jadi kita boleh tengok contoh hari ni bila puan-puan dan tuan-tuan nak membeli buku, anak-anak minta kepada bapa, saya nak beli buku komik BTS. Dia pun meronta-ronta, nak beli. Bapa kata, tak boleh, bulan lepas dah beli online. Jadi anak ini sebagai orang kecil dalam keluarga, dia tidak akan putus asa. Dia akan cari apa cara. Tak dapat dengan bapa, kita minta dengan mak. Mak nak belilah komik BTS. Jom WTC. Jadi anak itu sebagai orang kecil, dia dah tahu bila nak sesuatu, jangan minta dengan bapa, tapi minta dengan mak. Jadi anak kita di rumah itu, tuan-tuan dan puan-puan, sudah tahu apa pintu komunikasi dalam keluarga. Maka di dalam organisasi itu pun kita perlu tahu apa pintu komunikasi untuk kita memastikan maklumat atau komentar kita itu sampai secara persuasif. Yang kedua, siapa yang harus menyelesaikan sesuatu masalah atau konflik? Sebagai contoh dalam peristiwa sirah, banyak ditunjukkan Nabi sebagai seorang leader banyak menyelesaikan masalah-masalah orang besar. Banyak masalah-masalah orang besar. Contohnya masalah seorang pembesar yang telah menampar orang gajinya sehingga meninggalkan kesan. Nabi berkata kepada orang besar itu, ini adalah suatu masalah yang serius. Maka masalah serius orang besar ini yang Nabi selesaikan, tidak diserahkan kepada sahabat-sahabat atau orang bawah beliau. Begitu juga di dalam rekod sejarah juga menunjukkan, ini satu tip kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk kita memimpin orang-orang kecil. Cara paling mudah dan banyak yang ditunjukkan oleh Rasulullah adalah dengan memberikan pujian.
Pimpin orang kecil dengan memberikan pujian-pujian kecil kepada perkara-perkara kecil. Saya ulang semula ya tuan-tuan dan puan-puan. Pimpin orang kecil dengan memuji perkara-perkara kecil yang mereka buat dengan memberikan pujian-pujian kecil. Sebagai contoh, Rasulullah pernah memuji seorang perempuan yang mencuci ludah di masjid. Rasulullah berkata kepada perempuan itu, alangkah bagusnya perbuatan kamu itu. Jadi puan-puan, ni untuk puan-puan yang banyak mengurus anak-anak di rumah sebagai seorang ibu leader, ini tips paling mudah saya kongsikan kepada puan-puan supaya banyak memberikan pujian. Nampak anak basuh pinggan, cakap bagusnya tolong basuh pinggan. Nampak anak angkat kain, bagusnya angkat kain. Nampak suami tolong sapu rumah, bagusnya suami pun tolong sapu rumah. Semakin hari semakin cinta sayang pada abang. Itu cara mudah saja puan-puan dan puan-puan. Jadi banyak sebenarnya saya ada tulis 5 sampel situasi cara memimpin orang kecil dan orang bawah pada bab yang bertajuk Karisma Memimpin Rasulullah. Saya ada tunjukkan 4 cara memimpin orang kecil dan 1 cara memimpin orang besar. Dan selebihnya tuan-tuan dan puan-puan boleh baca sendiri buku Lead Like Muhammad yang covernya warna biru itu perkongsian oleh Puan Ainun dengan lebih banyak berkisar tentang memimpin orang besar dan memimpin orang kecil. Terima kasih. Ada 4 cara ya, 4 cara yang dikongsikan dalam buku ni ya. 5 cara. 5. Tuan-tuan dan cik puan, 5 ini adalah 5 yang situasinya kerap berlaku dalam kehidupan. Ya, kerap. Jadi boleh diulang guna dan diuji hasil hujungnya. Ya, boleh guna untuk staf, untuk rakan-rakan di pejabat, dan ibu-ibu juga, tuan-tuan juga boleh gunakan untuk anak-anak. Teknik yang universal. Teknik yang universal. Itulah tuan-tuan dan cik puan, kod kepimpinan perempuan yang tuan-tuan dan cik puan boleh perolehi hari ini sebelum keluar daripada WTC ini. Di mana? Di TR4 ataupun di Book Cafe ataupun di tepi tu. Kalau tuan-tuan dan cik puan nampak di sebalik tiang itu, buku ini mudah didapati selepas ini, insya-Allah. Kita nak melompat kepada suara jejaka kita, Ustaz Ahmad. Ustaz Ahmad hari ini karakter macam seorang artis Pakistan, Ustaz. Ya, betul. Baik. Ustaz, kita dah melepasi tempoh pandemik. Sekarang ni waktu endemik. Dah terjejas, teruk dah emosi kita, fikiran kita selepas 2 tahun terkurung. Seolah-olah terperangkap dalam gua, runtuhan batu berlaku di depan kita, tak nak keluar dah. Sampailah kita nampak cahaya di hujung jalan tu kan. Jadi nak meneruskan kehidupan ni, kita perlu ada satu goal setting semula. Dalam sirah Rasulullah ni ada ke situasi yang mana menetapkan goal setting untuk bangkit ataupun untuk merencana sesuatu yang kita nak capai di hujung? Adakah Rasulullah mengamalkan goal setting? Kalau ya, bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Zamli yang banyak pengalaman tentang goal setting. Di dalam sirah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad tidak secara jelas menyebut ini goal setting. Mari saya ajarkan, tidak ada. Apa yang berlaku adalah Rasulullah SAW menyebut satu ungkapan yang menggambarkan satu target. Pada mulanya berlaku di Mekah. Pada waktu itu dakwah Nabi Muhammad ditolak oleh orang Mekah, sehingga orang-orang bawahan seperti para hamba diseksa. Antara yang diseksa adalah sahabat bernama Khabbab bin Al-Arq. Satu hari Khabbab bercerita. Khabbab beritahu, satu hari saya pergi bertemu Rasulullah ketika Rasulullah sedang berbaring di bawah bayang-bayang Ka'bah. Lalu Khabbab berkata, wahai Rasulullah, tidakkah Tuhan membantu kami? Tidakkah Tuhan berdoa untuk kami? Lalu Rasulullah SAW menceritakan satu kisah, yaitu kisah seorang lelaki yang digergaji di kepalanya dan juga
lelaki itu disikat dengan sikat besi sehingga terkeluar daging kepala. Adanya diceritakan satu keadaan yang sangat teruk satu orang lelaki. Lalu Rasulullah menyebut satu tarikh. Rasul menyebut, demi Allah, sesungguhnya urusan ini tidak akan selesai sehingga jalan di antara Sana'a hingga dan Hadramaut itu tidak ditakuti melainkan kepada Allah. Situ kita dapat lihat Sana'a dan Hadramaut ini lokasinya di Yaman. Rasulullah berada di Mekah. Majoriti penduduk Mekah menolak dakwah Nabi. Maknanya orang Islam masih minoriti, sangat kecil. Bagaimana targetnya sangat besar sampai ke Yaman? Bayangkan jika Abu Jahal, Abu Lahab mendengar, gelak-gelakkan Nabi. Mekah tak settle lagi, dah sembang Yaman. Bagaimana? Itu situasi di mana keadaan berada emosi yang sangat teruk. Dan Rasulullah membangkitkan semangat dengan menyebut satu goal yang sangat tinggi. Dan pada ketika itu, sahabat seperti Khabbab sudah percaya Rasulullah tidak akan berdusta, tidak akan berbohong, mesti jadi punya. Kalau hati yang sangat kuat, ini mesti jadi. Sudah tentulah semangatnya bangkit. Ini cara apabila kita berada dalam keadaan yang sangat teruk, kita buat satu goal yang betul-betul kita mahu capai. Dan bilakah tempoh hal itu tercapai? Rasulullah tidak pernah ke Yaman selepas jadi Nabi. Selepas jadi Rasul tak pernah berdakwah ke Yaman. Caranya adalah apabila Rasulullah berdakwah sampai ke berhijrah ke Madinah, maka di Madinah ramai orang yang berasal dari Yaman. Lalu mereka pulang ke kampung halaman berdakwah kepada ahli keluarga masing-masing. Baik. Ini cara. Terangkan cara tu sudah senang. Nanti rinci tuan-tuan boleh baca buku ni. Tuan-tuan boleh set dalam kepala reka satu ayat. Oh, semua orang suka kaya kan? Kita letak setting kaya lah. Baik. Selalunya kita buat setting, kita gunakan perkataan kerana, sebab. Saya mahu kaya sebab saya mahu bayar hutang. Saya mahu kaya sebab saya mahu bawa mak saya pergi haji. Perkataan sebab kerana membawa kita ke pengalaman lepas, sejarah lepas. Hutang cerita lepas, mak tak buat haji tu cerita lepas. Baik. Dalam hadis tadi disebut, Rasulullah sebut, demi Allah, sesungguhnya urusan ini tidak akan selesai sehingga. Keywordnya sehingga. Baik, kita guna keyword itu. Saya mahu kaya sehingga. Apa terbayang dalam kepala? Bukan cerita hutang lagi. Sehingga apa? Tuan bayang apa? Jadi itu perkataan yang sangat berkuasa untuk menyusun goal setting. Jadi tuan-tuan boleh buat sekarang. Saya mahu belajar Al-Quran sehingga ia terbayanglah sehingga saya hafiz 30 juz. Kan? Dia tak ada cerita lama. Kan? Baik. Itu cara apabila berdepan dengan situasi yang sangat teruk, kita pulihkan semangat kita dengan mulanya kita mendengar cerita-cerita inspirasi. Rasulullah bercerita tentang kisah lelaki yang diseksa dengan sikat besi, sangat teruk keadaannya. Dan di situlah kita dapat bangkit dengan kita menetapkan satu goal yang sangat tinggi untuk kita capai. Syaratnya, jangan cerita kepada orang ramai. Hanya cerita kepada orang terdekat sahaja, ataupun langsung tak payah cerita. Go. Kan? Cerita kepada orang yang betul-betul percaya saja pada kita. Ramai tak percaya pada kita. Sangat sendiri pun ada tak percaya. Betul lah bang. Kan? Tak logik ni. Jadi kita kena hati-hatilah berkongsi. Jangan sesekali tulis di Facebook. Sekian, terima kasih. Okey, baik tuan-tuan dan cik puan, saya yakin dan percaya biar sedikit asal menjadi, dan ilmu ini kita boleh amalkan terus. Dan dalam kecederaan masa ni, dia satu hikmah tuan-tuan.
nak dengar lagi ni, apa lagi kan. Tapi kita dalam keadaan kecederaan masa, bermaksud apa? Berikan masa dan berikan peluang kepada diri tuan-tuan dan cik puan untuk menggali lagi melalui buku-buku seperti ini. Rupa-rupanya bila kita sebut berkomunikasi ni bermula dengan berkomunikasi dengan diri sendiri. Dan goal setting tu tentang bercakap dengan diri. Apa visual yang kita nak letak ke di hadapan? Persoalan itu dijawab dengan teliti berdasarkan kandungan dalam buku Communicate Like Muhammad. Jadi tuan-tuan dan cik puan, dalam tempoh seminit setiap orang, sebab mereka dah tak sabar nak pergi ke tiang di sebelah kanan tu. Di sebalik tiang itu ada lebih lagi penjelasannya. Mungkin Ustaz boleh memberi satu pengharapan atau bayangan apa yang kita boleh manfaatkan dan kita boleh capai selepas beramal, membaca dan mentafsir dan memahami buku-buku yang kita terbitkan di bawah siri Like Muhammad. Silakan. InsyaAllah melalui pembacaan buku-buku Like Muhammad ini, yang pertama menggambarkan kepada kita apa sahaja yang disampaikan oleh Nabi, yang diberi contoh oleh Nabi, ianya sangat sesuai, relevan sampai sekarang. Cuba bayangkan, ayat-ayat yang Nabi guna itu bila dikaji, dia menggambarkan bahawa itulah cara yang terbaik umpamanya untuk kita berkomunikasi sebagai contoh, untuk kita meminta pertolongan sebagai contoh, ataupun dalam buku Business Like Muhammad untuk kita berbisnes. Kita berbisnes bukan kita gunakan emosi. Dan bila kita sebut bisnes, bukan kita dalam pemikiran kita dulu, itu sesuatu yang tidak pernah diajar oleh Nabi SAW. Yang Nabi ajar ialah bagaimana untuk memberi servis kepada orang lain. Duit, air, itu akan datang kemudian. Cuba bayangkan dalam kehidupan kita, kita ambil aspek-aspek yang Nabi tunjuk yang sudah memberi kesan yang luar biasa kepada para sahabat. Sebab apa? Kerana para sahabat beramal dengan apa yang Nabi buat 100%. Jadi insya-Allah mudah-mudahan buku-buku ini dapat membantu kami dan dapat membantu kita semua untuk kita hayati kehidupan seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Cukup 1 minit. Cukup 1 minit, tepat. Jadi tuan-tuan dan cik puan, itulah tadi yang menyimpulkan keempat-empat buah buku, iaitu Communicate Like Muhammad, Kod Kepimpinan Perempuan dan Business Like Muhammad, serta satu yang saya tak angkat tadi. Tapi buku ni dah jadi macam satu kitab kan ni, ketebalannya ni, iaitu Teknik Mendorong Perubahan Tingkah Laku. Dalam mendepani kemajuan negara, selain daripada menguasai teknologi, kita menguasai teknologi keinsanan, iaitu menjadi bersifat lebih manusia untuk mengatur kehidupan yang lebih baik. Kita membentuk masyarakat yang lebih sejahtera sifatnya. Tuan-tuan dan cik puan, di sebalik sana, di sebelah kanan nanti, tuan-tuan boleh dapatkan buku ini bersama tanda tangan. Orang kata kalau ada tanda tangan, boleh dijual 4-5 kali ganda selepas 30 tahun. Dan sampai meninggal dunia pun boleh dijual. Pastikan pengarangnya catat tarikhnya supaya boleh ukur pertambahan nilainya itu. Jadi, satu lagi tuan-tuan, saya nak buat pengakuan. Saya sudah membaca dan memiliki ke semua buku ini, kecuali baru buku yang baru keluar hari ini, baru semalam saya dapatkan. Moderator pun membaca dan beramal dengannya, dan isteri saya wajibkan saya baca sebelum kita berkonflik, bertentang pendapat, baca Kod Kepimpinan Perempuan. Saya terpaksa urus kata-kata saya dahulu. Jadi tuan-tuan, manfaatnya dia kembali kepada kita semua. Oleh itu tuan-tuan, sebagai kesimpulan dan juga penutup majlis kita ini, saya menyebut kepada para penulis kita untuk merasmikan, orang kata meletakkan tanda sejarah kepada pelancaran buku ini, iaitu siri buku Like Muhammad. Kita persilakan Cik Puan Hidayah, Cik Puan Azhar, Cik Puan Suhaili, Ustaz untuk ke belakang, untuk kita buka keempat-empat cover buku ini. Dipersilakan. Tuan-tuan dan cik puan sedang menyaksikan satu peristiwa yang bersejarah
ibrah, inspirasi dan juga penghayatan terhadap Rasulullah SAW dalam siri buku Nabi Muhammad yang diterbitkan oleh PTS Media Group yang tuan-tuan dan cikgu boleh dapatkan terus di sebalik tiang di sebelah kanan saya selepas kelas ini bermula. Tuan-tuan dan cikgu, buka kertas yang melindungi cover buku tuan-tuan. Koyak kan? Ya. Ini adalah simbolik perubahan Kediri. Dengan perbuatan yang kecil asalkan menjadi, melalui ilmu pengetahuan yang kita pokok setiap hari akan membawa kita daripada satu kedudukan ke satu kedudukan yang lebih baik pada masa depan. Jadi tuan-tuan, buku Lead Like Muhammad, teknik mendorong perubahan tingkah laku, kod kepimpinan perempuan, Communicate Like Muhammad dan Business Like Muhammad secara rasminya dilancarkan di pentas utama Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan di TR4, di Pavilion BTS ataupun di Book Cafe. Boleh kita buat tanda tangan sebagai kenang-kenangan kita. Silakan. Boleh tanda tangan sebesar-besarnya. Satu sesi foto kenang-kenangan. Persilakan para penulis untuk berdiri di sebalik ataupun bersebelahan dengan karya mereka. Boleh. Okey, sesi fotografi kita. Sempurnalah majlis kita pada hari ini. Tuan-tuan dan cikgu boleh bertemu beramah mesra dengan para penulis kita yang akan berada di sebalik tiang di sebelah kanan ini untuk mendapatkan buku ini pada harga yang istimewa dan boleh dimanfaatkan seumur hidup tuan-tuan dan boleh diwariskan kepada ahli keluarga apabila masanya tiba nanti. Jadi saya persilakan tuan-tuan dan cikgu, terima kasih. Kita bertemu lagi dalam sesi yang akan datang. Untuk sesi yang seterusnya terus kekal di sini dan kita akan bersama dalam satu lagi sejarah besar di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.